Buletin pagi 17 Februari anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini, Kerajaan nafi hapus subsidi kos haji rayuan dan pengiring mahram. Dan insiden serangan ke atas Syed Saddiq, polis buka kertas siasatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan rakyat seharusnya menyokong parti baharu yang mempunyai objektif dan perjuangan sama dengan parti lama yang pernah menjadi kerajaan. Ini kerana parti lama yang dibentuk untuk membangunkan negara namun terpesong daripada objektif asalnya lalu menyalahgunakan kuasa. Justru ianya penting untuk menyokong perjuangan dan bukannya terhadap parti itu semata-mata. And so the choice is either you remain absolutely loyal to the party or you remain absolutely loyal to the struggle of the party. Once the party deviates from the struggle, it is important that you remain loyal to the struggle to the point of leaving the party and even fighting against the party. I believe that if we stay with the struggle, we stay with the need for reforms, the need for changes, and that should be our objective all the time. Tun Dr. Mahathir berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama dalam Pesta Demokrasi Kuala Lumpur 2019, anjuran gerakan pembaharuan untuk Asia Tenggara 4C di Segambut. Jelas beliau lagi bukan mudah untuk menunaikan janji yang dibuat semasa pilihan raya kerana situasi yang ditinggalkan kerajaan terdahulu amat menyukarkan. Justru rakyat perlu menunggu dengan sabar memandangkan perubahan akan mengambil masa yang lama. Perayaan seperti sambutan Tahun Baru Cina menjadi penghubung untuk mengeratkan lagi perpaduan kaum dan agama di Malaysia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, perkara itu dapat dilakukan melalui penganjuran Majlis Rumah Terbuka sebagai satu tradisi dengan membabitkan masyarakat setempat. Kita bertuah kerana masih lagi mempertahankan keharmonian dan permuafakatan antara kaum yang berbilang bangsa dan kaum berlainan agama di Malaysia, bahawa kunci kejayaan kita adalah sikap toleransi. Kita tolerate antara satu sama lain dan kita hormati antara satu sama lain. Datuk Seri Wan Azizah yang juga ahli Parlimen Pandan turut menekankan kepentingan menjaga pertalian kekeluargaan yang sering diketengahkan dalam sambutan Tahun Baru Cina. Perkara itu disampaikan beliau ketika berucap sempena sambutan Tahun Baru Cina peringkat Parlimen Pandan di Taman Muda Ampang malam tadi. Polis membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 353, 147 dan 323 Kanun Kesiasaan susulan 2 laporan polis berhubung insiden serangan ke atas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman semalam. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Ahmad Zafir Yusof berkata, bagi laporan pertama, siasatan dibuat mengikut Seksyen 353 kerana menggunakan kekerasan jenayah bagi menakutkan penjawat awam daripada menjalankan kewajipannya. Katanya laporan pertama dibuat anggota bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kajang. Dalam laporan pertama, pengadu mendakwa dikasari dan dipukul dari arah belakang. Dalam laporan pertama, pengadu mendakwa dikasari dan dipukul dari arah belakang oleh suspek yang tidak dikenal pasti dalam usahanya menyelamatkan Syed Saddiq yang diserang oleh sekumpulan penyokong parti BN. Bagi laporan kedua, Syed Saddiq mendakwa diserang sekumpulan penyokong parti BN dan siasatan dibuat mengikut Seksyen 147 kerana merusuh. Siasatan juga dijalankan di bawah Seksyen 323 kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan. Terdahulu, Ketua Armada Bersatu itu membuat laporan polis susulan serangan berkenaan di Balai Polis Sungai Wek, Petaling Jaya jam 2 petang semalam.
Ahli Parlimen Muar itu mendakwa diserang sekumpulan penyokong pembangkang sebaik beliau keluar dari pusat penamaan calon PRK Dun Semenyih yang berlangsung di Dewan Seri Cempaka Majlis Perbandaran Kajang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menafikan kenyataan berhubung penghapusan subsidi kos mengerjakan haji bagi bakal jemaah yang pergi atas tiket rayuan atau sebagai pengiring mahram. Sebaliknya, beliau berkata perkara itu adalah atas budi bicara Lembaga Tabung Haji yang akan membuat pertimbangan berdasarkan kemampuan individu terbabit. Memetik laporan bernama, beliau yang juga anggota Parlimen Parit Bunta mengulas isu tular bahawa individu yang merayu atau pengiring mahram ke Tanah Suci tidak layak mendapat subsidi haji seperti sebelum ini sebagaimana satu jawapan di laman Facebook Lembaga Tabung Haji. Mengulas lanjut, beliau berkata akan mengadakan pertemuan dengan TH bagi mencari mekanisme sesuai untuk menentukan pemberian subsidi bagi yang merayu atau pengiring mahram. Mekanisme itu penting kerana adalah tidak adil jika subsidi turut diberikan kepada mereka yang berkemampuan. Pada Khamis, Datuk Seri Dr. Mujahid mengumumkan bayaran untuk menunaikan haji bagi jemaah haji muassasah yang menunaikan haji kali pertama kekal RM9,980 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM12,920. Sementara itu, Lembaga Tabung Haji TH belum memuktamadkan atau mengeluarkan surat tawaran kepada semua pemohon rayuan haji yang berjaya. TH dalam kenyataan memaklumkan sehingga kini pihaknya masih dalam proses penilaian setiap permohonan rayuan secara individu dengan mengambil kira semua kategori rayuan yang akan dinilai dengan terperinci. Menurut kenyataan itu, kos sebenar untuk mengerjakan haji pada musim 1440 Hijrah bersamaan 2019 Masihi ialah RM2,900 bagi seorang jemaah haji muassasah. Kos itu menurut TH merangkumi bayaran harga tiket penerbangan charter pergi balik, penginapan, pengangkutan, sajian makanan dan bayaran kepada pihak berkuasa Arab Saudi bagi tempoh lebih 40 hari jemaah berada di Tanah Suci. Kos itu belum mengambil kira perbelanjaan oleh TH untuk menyediakan perkhidmatan secara percuma seperti pelbagai kursus haji di seluruh negara, urusan stesen berlepas dan ketibaan di tanah air, pemeriksaan kesihatan, bekalan ubat-ubatan, buku-buku bimbingan, pembimbing ibadat haji, kaunter kewangan, kaunseling dan petugas haji, perubatan serta peronda. Bermula Januari tahun ini, kerajaan mula membayar balik secara berperingkat lebihan cukai barang dan perkhidmatan GST dan cukai pendapatan serta keuntungan hartanah sebanyak RM37 bilion. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata kementeriannya mensasarkan pembayaran untuk tempoh 3 tahun bermula 2016 kepada penerima selesai sepenuhnya pada bulan Oktober ini. Kita akan mulakan pembayaran balik itu GST dan income tax sebanyak 37 bilion di mana kita akan bayar dalam tempoh 10 bulan. Dan bayaran pun dah dimulakan. Yang tak dibayar 2 tahun, akhirnya dapat pembayaran 2 tahun, 3 tahun 2015. Yang akhirnya dapat dibayar selepas 3 tahun, selepas tukar kerajaan baru dapat pembayaran balik. Dan ini akan juga memberangsangkan pembangunan ekonomi. Beliau memaklumkan perkara itu ketika hadir sambutan Tahun Baru Cina 2019 oleh Dewan Perniagaan Malaysia Cina MCCC di Ibu Negara. Sebelum ini, Kementerian Kewangan bercadang melunaskan lebihan cukai yang membabitkan RM18 bilion iaitu cukai pendapatan dan RM19 bilion cukai GST berdasarkan anggaran yang dibuat dalam Belanjawan 2019. Usahawan di negara ini perlu merebut peluang untuk menerokai perniagaan menerusi dana SME Corporation sebanyak RM4.2 bilion yang sudah diluluskan dalam bajet 2019. Peluang itu terbuka kepada semua dalam bentuk pinjaman atau geran pemadanan kepada yang layak. Bagi usahawan Bumiputera, ini adalah masa untuk mereka menyahut cabaran menceburkan diri dalam bidang keusahawanan setanding bangsa lain.
Usaha-usaha ini kita akan teruskan untuk mengukur sejauh mana mereka boleh menyahut cabaran, saranan daripada kementerian. Yang selama ini kita ni memang mahu membantu untuk meningkatkan daya saing mereka untuk menjadi lebih berintegriti dan kompetitif di peringkat antarabangsa dan bersama berdiri dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju ke hadapan. Datuk Seri Muhammad Rizwan berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan konvensyen memperkasakan usahawan Bumi Putra KUB serta program Satu Produk, Satu Industri SDSI di Kuala Terengganu. Tambah beliau, pelbagai program sedang dirancang dan dilaksanakan dalam usaha kerajaan melahirkan lebih ramai usahawan berdaya saing. Antaranya ialah pelaksanaan program Professional Training and Education for Growing Entrepreneur PROTEGI bagi menggantikan skim latihan Satu Malaysia SLIM. Mengulas selanjur mengenai program SDSI di Terengganu yang menjadi lokasi kedua jelajah tahun ini berjaya mengutip nilai jualan sebanyak 3.64 juta ringgit dalam tempoh sehari sejak diadakan bermula 15 Februari dan akan berakhir esok. Permohonan bagi mengikuti program matrikulasi Kementerian Pendidikan sesi 2019-2020 akan dibuka mulai 25 Februari hingga 2 April ini. Menurut Kementerian Pendidikan, permohonan ini hanya dibuka kepada pelajar yang menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun 2018. Jelas KPM, keputusan ke program matrikulasi akan dikeluarkan melalui laman sesawang. Pelajar atau pemohon tidak perlu menghantar salinan keputusan SPM ke bahagian matrikulasi KPM kerana keputusan SPM calon yang berjaya akan diperoleh terus daripada lembaga peperiksaan. Pelajar yang ditawarkan ke program matrikulasi perlu mencetak sendiri surat tawaran kerana tawaran akan dikeluarkan secara dalam talian sepenuhnya. Rakyat Sabah bakal menikmati akses kepada teknologi lebih tinggi, kepakaran serta peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang melalui pembinaan Institut Automotif, Robotik dan Objek Rangkaian Internet IoT Malaysia atau MARI Satelit Sabah. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Darryl Laikin berkata, peluang itu perlu direbut rakyat Sabah bagi memastikan mereka tidak ketinggalan dalam berdepan cabaran ekonomi masa hadapan. Kita mengucapkan tahniah dan juga berterima kasih kepada pengurusan MARI dan juga board members MARI kerana mereka telah membuat suatu inisiatif yang sangat berani dan juga satu inisiatif yang telah consider the future because they want our young people, also the veterans, to have reskillings as well as to acquire new skills. Jelasnya untuk mencapai matlamat itu adalah penting kerjasama strategik terus diperkasa antara MARI Satelit Sabah, syarikat, persatuan dan institusi pendidikan. MARI Satelit di Sabah adalah salah satu gambaran revolusi industri 4.0 menjadi yang pertama dilancarkan di luar Lembah Kelang. Teknologinya tidak terhad ke arah sektor otomotif, bahkan dapat diaplikasikan di dalam pelbagai sektor lain seperti pertanian, peladangan, perikanan dan pembuatan perabot. Ketika ini, MARI mengadakan kolaborasi strategik bersama 5 buah sekolah menengah di daerah Penampang, Sabah serta syarikat dan persatuan di Kota Kinabalu dan menjayakan projek berimpak tinggi dalam reka bentuk produk, robotik dan IoT. Terdahulu, beliau melancarkan MARI Satelit Sabah di Penampang yang turut disaksikan oleh Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Jennifer Lasimbang, Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Lokman Hakim Ali dan Ketua Pegawai Eksekutif MARI Datuk Madani Sahari. Segala urusan pembelian, penjualan dan usahasama hartanah serta aset Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda oleh pengurusan terdahulu mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sehubungan itu, bekas pengurusi Perda Datuk Syabuddin Yahya berkata beliau bersedia untuk memberikan penjelasan berhubung perkara itu di mahkamah.
Datuk Syabuddin dalam sidang medianya berkata setiap keputusan yang dibuat adalah secara konsensus oleh ahli lembaga pengarah dan dipantau oleh pengurusan tertinggi Perda. Mereka turut diwakili Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kewangan dan Unit Perancang Ekonomi EPU. Ujarnya tiada sebarang ketirisan daripada segi kos ianya boleh disahkan. Kita dah menjawab benda ni pada SPRM, kita dah jawab pada semua pihak dah. Then now kita nak jawab secara civil suit, it's depend lah, tak ada masalah. Sebab tu saya kata tadi dalam ni saya kata kita bersedia untuk justify. Kemarin Pengerusi Perda Muhammad Hanif Khatri Abdullah berkata pihaknya mengambil tindakan undang-undang terhadap Datuk Syabuddin bekas ahli lembaga pengarah dan pembeli yang terbabit dalam urus niaga 2 bidang tanah. Ia didakwa dijual dengan harga di bawah nilai pasaran. Berita baik buat mereka yang berhasrat menyertai aktiviti Bazar Ramadan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi tahun 2019. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mengumumkan penurunan kadar bayaran bazar untuk memberi peluang kepada lebih peniaga dan usahawan kecil. Pengarah Jabatan Perancangan Korporat DBKL Nur Haslinda Nordin dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif itu diambil selepas melihat sambutan menggalakkan daripada orang ramai yang membuat permohonan untuk berniaga di bazar. Sebelum ini, peniaga bagi kategori A iaitu di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman perlu membayar RM3,900, namun jumlah itu dikurangkan kepada RM1,494. Bagi kategori B untuk bazar Jordah berbuka pula, DBKL menurunkan kadar bayaran kepada RM406 berbanding tahun sebelumnya iaitu RM873. Sehingga kini sebanyak 150 permohonan diterima oleh DBKL dan permohonan dibuka sehingga 14 Mac ini. Bergerak 3 orang dalam satu kumpulan untuk melakukan samun. Jika seorang ditangkap orang ramai, 2 lagi rakan jenayah akan pura-pura datang bantu menangkap suspek dan melarikan diri apabila ada peluang. Itu taktik geng Mat Top yang aktif melakukan samun di sekitar Lembah Kelang. Geng berkenaan bagaimanapun tumpas apabila 11 ahli termasuk ketuanya diperkas polis. Ketua kumpulannya, Mat Top, dalam bank dia ada RM217,000 RM. 217,000 RM. So bermaksud bahawa mereka ni memang orang kata apa, bukan kerja sambilan, kerja tetap ni. Sebab apa? Melakukan samun memang menjadi pekerjaan tetap mereka ni. Dan mereka ada jadual untuk melakukan samun ini. Macam satu syarikat tu. Itu sebab di sini kita dengar gelak, tapi sebenarnya inilah strategi mereka. Tambahnya, seorang daripada anggota kumpulan itu ditahan di hadapan sebuah bank di Jalan Raja Chulan selepas disyaki meragut rantai leher seorang wanita. Siasatan lanjut kemudian membawa kepada serbuan di sebuah rumah di Kampung Simpang 3 Gombak yang menyaksikan 10 ahli geng berkenaan diberkas. Ahli kumpulan berkenaan akan dibayar oleh ketua mereka mengikut hasil ragut yang mereka bawa pulang. Kesemua suspek berusia 21 hingga 35 tahun itu dipercayai telah melakukan sekurang-kurangnya 45 kes samun dan ragut di sekitar Lembah Kelang. Turut dirampas dalam serbuan adalah 18 unit telefon bimbit, 16 buah motosikal dan 2 buah kereta yang dipercayai dibeli secara tunai hasil kegiatan ragut. Laporan luar negara. Pilihan raya Presiden Nigeria yang dijadual diadakan semalam ditangguhkan selama seminggu. Pengerusi Suruhanjaya Bebas Pilihan Raya Kebangsaan Mahmud Yakubu berkata, penangguhan dibuat bagi memastikan proses pilihan raya berjalan secara bebas dan adil. Pengumuman penangguhan itu dibuat beberapa jam sebelum pusat membuang undi dibuka pagi tadi. Tarikh membuang undi yang baru ditetapkan pada 23 Februari. Media tempatan melaporkan bahawa kertas undi masih belum dihantar ke pusat mengundi di beberapa bahagian negara itu. Pilihan raya kali ini menyaksikan Presiden Muhammadu Buhari menghadapi cabaran sengit dari calon Parti Demokratik Rakyat PDP Atiku Abu Bakar.
Pilihan raya Presiden pada 2011 dan 2015 juga tertangguh berikutan isu logistik dan keselamatan. Susulan penangguhan itu, kedua-dua calon presiden menyeru agar orang ramai bertenang. Presiden Muhammadu Buhari melalui kenyataan yang dibuat oleh jurucakapnya menasihati warga Nigeria agar tidak terbabit dalam sebarang kegiatan yang mampu menjejaskan ketenteraman awam. Pesaingnya bekas naib presiden Atiku Abu Bakar mengkritik keputusan Suruhanjaya bebas pilihan raya kebangsaan yang menangguhkan pilihan raya beberapa jam sebelum pusat mengundi dibuka. What will I tell Nigerians? I said I'm appealing to Nigerians to please come out and vote, and I'm asking them to be patient about it. Proses pilihan raya di Nigeria sebelum ini dicemari keganasan, ugutan dan penipuan undi, dan penangguhan pilihan raya kali ini menimbulkan kemungkinan berlakunya pergolakan. Pasukan Demokratik Syria SDF yang disokong tentera gabungan Amerika Syarikat yakin dapat menawan kubu terakhir kumpulan militan Daesh di timur Syria dalam tempoh beberapa hari lagi. Kejayaan itu akan menyaksikan berakhirnya pemilikan wilayah oleh Daesh di Syria. Menurut Komander SDF Jia Furad, militan Daesh kini terkepung di satu kejiranan kecil di kampung Baghhouse. Furad berkata kubu militan itu terhad kepada satu kawasan seluas 700 meter persegi. Beliau bagaimanapun berkata, pejuang SDF mengatur langkah secara berhati-hati bagi memastikan nyawa orang awam tidak terancam. Sepanjang minggu ini, ribuan orang awam di sekitar Baghhouse lari meninggalkan kampung halaman mereka. SDF juga berjaya menangkap beberapa anggota militan yang cuba melarikan diri bersama orang awam. Sukan Bola Sepak Liga Super. 3 perlawanan berlangsung semalam menyaksikan Kedah meneruskan rentak konsisten apabila menundukkan Felda United 4-0 pada perlawanan ketiga semalam. Pahang di tangga kedua terlepas peluang untuk meraih 3 mata apabila Melaka United berjaya mengikat kedudukan seri 1-1 dan PJ City FC mencatat kemenangan pertama menundukkan PKNP 3-2 di tempat lawan. Di Stadium Darul Aman, Kedah bermula garang di depan lebih 15,000 penyokong. Skuad Lang Merah kendalian ID Syarin Sahab memulakan tekanan menerusi percubaan Badrul Bakhtiar seawal minit pertama diikuti percubaan Fernando Rodriguez seminit kemudian namun gagal mendapatkan gol awal. Kedah akhirnya menemui sentuhan gol pertama pada minit ke-16 hasil percubaan Zakwat Adha Abdul Razak yang menewaskan Nur Azlan Razali. Tersentak dengan jaringan pertama, pelawat bangkit meningkatkan serangan menerusi percubaan KE Kedah pada minit ke-18 sebelum berjaya ditangkap kemas Ifwat Akmal. Sebelum babak pertama berakhir, Kedah menambah jaringan menerusi Anmar Al-Mubaraki pada minit ke-41. Bersambung babak kedua, Syakir Hamzah menebah derita Felda United dengan tandukan gol ketiga pada minit ke-53. Pelawat terus buntu mencari bekalan gol apabila percubaan KE Kedah pada minit ke-65 hanya singgah di gawang. Dan pemain muda Fazrul Daniel memastikan Kedah selesa dengan gol keempat pada minit ke-73 dan kedudukan itu kekal hingga penamat. Dalam pada itu, di Stadium Hang Jebat Melaka, Safiq Rahim menjadi penyelamat Melaka United apabila gol lewatnya pada minit ke-89 telah membantu skuad Hang Tuah meraih satu mata selepas berjaya mengikat kedudukan satu sama menentang Pahang di halaman sendiri. Anak buah Dola Saleh ternyata lebih banyak menguasai permainan dengan melakukan asakan bertali arus ke kubu tuan rumah spek whistle ditiupkan. Kealpaan pertahanan tuan rumah terhukum apabila Gulan Harold Malt menjaringkan gol buat Pahang pada minit ke-5. Kelemahan pertahanan Melaka sekali lagi nyaris dihukum pada minit ke-65. Namun sepakan pemain tengah skuad Tok Gajah Nur Azam Abdul Aziz terkena palang. Malang menimpa Pahang terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Nur Azam diarah keluar padang selepas menerima kad kuning kedua pada minit 80. Peluang 10 minit terakhir diguna sebaiknya Melaka United menggandakan asakan ke kubu Pahang. Melaka United berjaya memperoleh sepakan penalti pada minit ke-89 apabila Patrick Richard dijatuhkan penjaga gol Pahang Helmi Eliza Elias dan Safiq menyempurnakannya dengan baik untuk memberi satu mata buat Melaka. Second half saya dah cakap dengan mereka, lupakan gol. Mereka they don't deserve to lose point.
Dia tak sepatutnya hilang poin. Cara dia bermain, cara dia fighting malam ni. Jadi alhamdulillah satu poin yang amat berharga dan berbaloi untuk pasukan Melaka. Laporan itu mengakhiri Buletin Pagi hari ini. Saya Siti Khadijah Jaafar. Selamat berhujung minggu dan salam hormat.